سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 9, baris yang kedua. Baris yang kedua daripada atas. Muka surat 9, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan khaufun, dan khauf yakni takut itu. Takut terjemahan daripada khauf. Khaufa ya khaufu khaufan. Khauf terjemahan kita, terjemahan bahasa Melayu kita takut, iaitu khauf, takut daripada seksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut daripada seksa Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepayahan barang yang dijanjikan. Kepayahan barang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana barang yang dijanji ni? Daripada bagai seksa dan kehinaan. Barang yang dijanjikan oleh Allah. Au'ada ni wa'id. Wa'id ni janji seksa. Wa'dun janji baik. Wa'dun janji baik. Au'ada wa'idun janji buruk, janji seksa. Dia ada wa'dun, dia ada wa'idun. Wa'dun ni janji baik, wa'idun ni janji daripada Allah dengan janji yang keseksaan. Di sini barang yang dijanjikan dalam hak minhajnya diterjemahan daripada ma'au'ada, barang yang dijanji seksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa barang yang dijanji seksa ni? Daripada bagai seksa dan kehinaan. Daripada bagai min anwa'il uqubah, daripada bagai-bagai seksaan. Dia ejaan bagi pun samalah. Bagi, bagai. Cuma kalau Jawi moden mungkinlah bagai tu beralif ge alif ye gitu. Dan sekarang ni kalau kita pergi baca bagi pun boleh ni, beralif ge ye. Tapi kalau Jawi lama sungguh, bagi ni berge. Dua je. Berge, bagi tu. Tu hak Jawi lama sungguh. Ada ni. Berge. Kita nak baca benda? Berge. Dah lah. Berge. Berge lah. Tu bagi. Tapi kalau Jawi hak kemudian sedikit, bagi, bagai, sama ejaan. Sini bagai. Daripada bagai seksa dan kehinaan. Takut daripada seksa Allah ni yang menegah akan dia
yang menegah akan nafsu daripada mengerjakan maksiat, dan dijauhkan nafsu yakni daripada maksiat, dan melumpuh akan dia yakni melemah akan dia akan nafsu daripada yang demikian itu. Dan dijauh akan dia akan nafsu, dan melumpuh akan dia akan nafsu yakni melemah akan nafsu, dijauhkan nafsu, dilemahkan nafsu daripada yang demikian itu, daripada mengerjakan maksiat. Ini khauf, takut akan seksaan Allah Subhanahu wa taala, takut akan janjian seksa daripada Allah, daripada bagai-bagai seksaan dan kehinaan daripada Allah. Khauf inilah yang menegah akan nafsu daripada mengerjakan maksiat, dan menjauhkan nafsu daripada mengerjakan maksiat, dan melumpuhkan yakni melemahkan nafsu daripada mengerjakan maksiat. Ini khauf. Yang terdahulunya rajak. Rajak ni harap akan pahala balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan janjian yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Harap akan pahala Allah, harap akan janjian baik daripada Allah Subhanahu wa taala lah yang mendorong kita, yang membangkitkan kita atas mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan merajinkan nafsu kita pada mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang bicara berkaitan dengan rajak dan khauf. Rajak dan khauf inilah yang mendorong kita kepada mengabdikan diri akan Allah dengan bahawa mengerjakan suruhan Allah zahir dan batin, dan meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Rajak, khauf, ataupun disebut khauf, rajak. Khauf, rajak, ataupun rajak, khauf. Dan kitab Minhaj sendiri dia bertukar-tukar antara dua ni. Terkadang Imam Ghazali rahimahullah menyebut khauf dan rajak, terkadang Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan rajak dan khauf, sebab kedua-dua ni seiring. Kedua-dua ni seiring, tapi biasa kita dia akan letak tajuk khauf, takut. Ada di pembicaraan khauf itulah baru didatangkan rajak. Harap akan rahmat Allah, harap akan redha Allah dan keampunan Allah, harap akan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu rajak. Ini semua di antara ilmu yang wajib fardu ain ke atas kita daripada ilmu tasawuf, dan wajib fardu ain ke atas kita semua sifat khauf dan rajak ke dalam hati kita. Kedua-dua ni seiring. Kedua-dua ni seiring. Jangan hanya cerita berkaitan dengan pahala-pahala ganjaran semata-mata. Terutama kita di bulan Ramadan ni. Jangan hanya datang penceramah seorang cerita bab fadilah, pahala besar, ganjaran besar, janjian syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena bicara pula berkaitan dengan takut. Takut kita tidak akan dapat redha, rahmat, keampunan daripada Allah di bulan Ramadan. Orang yang tak dapat redha, rahmat, keampunan Allah di bulan Ramadan, ini orang yang celaka, bukan orang yang kosong sahaja. Orang yang tak dapat redha, rahmat, keampunan di bulan Ramadan, bukan hanya dia okeylah, tak ada untung di bulan Ramadan, tapi biasa sajalah. Untung tak dapat tapi rugi tidak. Kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena bicara kecelakaan daripada Allah ni kena bicara. Sebab nak dapat redha, rahmat, keampunan, nak dapat pahala yang besar daripada Allah,
nak dapat bagai-bagai janjian yang baik daripada Allah, ada prasyarat dia. Kita maklum kan, yang kita bicara secara kasarnya, pokok dianya, kita mengharap redha Allah. Bila dapat redha Allah, dapatlah pahala yang besar. Bila dapat redha Allah, maka dapatlah bagai-bagai janji baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pokoknya redha, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita maklum apa syarat dapat redha Allah yang kita baca dalam surah Bayyinah tu lah. Radhiyallahu anhum, telah redha oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa amilus solihat. Itu syarat untuk dapat redha Allah. Mereka yang beriman, akidah comel, akidah yang jelas dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka yang beramal soleh, taat zahir dengan ilmu fiqh yang lengkap, taat batin dengan ilmu tasawuf yang lengkap, meninggalkan maksiat zahir, meninggalkan maksiat batin. Itu amal soleh. Ini syarat untuk dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tak ada syarat ni, tak akan dapat redha Allah, bukan dapat murka daripada Allah, kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bicara harapan-harapan, bicara prasyarat, dan bicara sebaliknya, takut kita akan kemurkaan, kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ini saya sebut berulang kali dah, pembicaraan khauf dan raja dalam kitab Minhajul Abidin, ditajuk dia sekarang ni permulaan kitab Minhaj. 7 aqabah, 7 bonggok, 7 peringkat dalam kitab Minhaj didatangkan secara kasar terlebih dahulu, kemudian dia akan datangkan satu bab. Al-babul awal, ni apa tajuk dia? Al-babul awal, al-aqabatul ula, aqabatul ilmi. Al-aqabatus saniyah, aqabatul taubah. Dimulai satu-satu. Aqabah yang pertama, aqabah ilmu secara terperinci, panjang kitab Minhaj. Kemudian berpindah kepada aqabah yang kedua, aqabah taubah, terperinci di huraian kitab Minhaj. Hak bicara bab khauf dan rajak ni aqabah yang kelima, aqabatul bawa'id, yang membangkit, yang mendorong kita kepada mengabdikan diri akan Allah. 2 khauf dan rajak di muka surat 97. Panjang bicara kitab Minhaj berkaitan dengan khauf dan rajak, yang mana Imam Ghazali memulai pembicaraan aqabah yang kelima, aqabatul bawa'is, dengan apabila betul bagimu jalan. Dimulai di situ. Betul jalan ni akidah comel, iman tauhid comel, itu betul jalan. Taat zahir semayang comel, berjemaah comel dengan hukum hakam, bukan hanya turut tu imam. Kita nak berjemaah bukan hanya belajar bab taharah, bab wudu, bab rukun semayang. Itu untuk sah semayang. Untuk sah berjemaah dia ada tajuk lain pula. Nak berjemaah wajib fardu ain kita belajar tajuk semayang berjemaah. Terutama sekali orang lelaki. Sebab orang lelaki pasti berjemaah. Sekurang-kurangnya berjemaah ketika semayang Jumaat. Itu sekurang-kurangnya. Maka orang lelaki wajib fardu ain kena belajar hukum hakam berjemaah. Berjemaah rajin, hukum hakam berjemaah belajar kedak. Dalam kitab Wisyahul Afrah dia ada 12 syarat untuk sah qudwah, untuk sah makmum mengikuti imam. Syarat ni tidak dilengkapkan, bukan luput fadilah berjemaah, dapat pahala semayang seorang diri, batal sembahyang. Kita orang lelaki. Orang perempuan dia tidak ada tuntutan solat berjemaah. Jumaat pun tidak ada tuntutan kepada orang perempuan. Berjemaah 5 waktu pun tidak ada tuntutan kepada orang perempuan. Cuma mazhab Syafi'i tidak menyuruh, tidak melarang.
Itu saja. Kalau mazhab lain, tak ada harapan, tak ada tempat berjemaah untuk orang perempuan. Tidak ada. Tidak ada. Nak cari tempat, ruang untuk solat perempuan, tidak ada. Saya ingat lagi masa almarhum tu saya cerita Mekah, orang Melayu kita ni, orang Fotoni ke, dia ada perkampungan. Dahululah. Mereka ada masjid mereka sendiri. Syarat kerajaan Saudi untuk dapat bantuan kerajaan masjid orang Melayu ni lah, masjid perkampungan Melayu ni, syaratnya jangan kamu benarkan perempuan datang ke masjid kamu. Itu kerajaan Saudi. Tapi oleh kerana di masjid itu mereka membenarkan perempuan datang, tak dapat bantuan. Syarat untuk dapat bantuan kerajaan, tidak dibenarkan perempuan datang berjemaah ke masjid. Sebab mazhab Hanbali, mazhab Hanafi memang melarang keras perempuan datang berjemaah. Kita mazhab Syafi'i, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu menegah hamba-hamba perempuan Allah daripada masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Mazhab Hanbali, mazhab Hanafi diberpandukan kepada kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, jikalau Nabi melihat bagaimana perempuan sekarang, nescaya Nabi akan menegah perempuan datang kepada masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata-kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian, jikalau Nabi melihat, jikalau Nabi sudah wafat, kata Aisyah, jikalau Nabi melihat keadaan perempuan pada masa Aisyah tu, pada masa sahabat, nescaya Nabi akan melarang perempuan datang ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mazhab Syafi'i tak pakai jikalau tu. Sebab jikalau, bukan Nabi yang melarang. Jikalau, kata Aisyah, Nabi melihat perempuan pada masa Aisyah radhiyallahu anha tu, nescaya Nabi akan melarang. Tapi maknanya mazhab Syafi'i tak pakai jikalau ni, sebab ini datang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi mazhab Hanbali Hanafi dipakai, tidak dibenarkan. Kita bermazhab Syafi'i, maknanya tidak menggalakkan dan tidak melarang. Tetapi kalau kita datang berjemaah untuk hadir kuliah agama, itu sangat-sangat dituntut. Itu sangat-sangat dituntut. Jadi surau imam ni tiap-tiap pagi ada tau. Tiap-tiap pagi ada. Orang perempuan datang subuh ni bukan hanya kosak nak jemaah subuh, tapi nak dengar tazkirah pengajaran agama. Itu hak nombor satu. Bukan hanya semata-mata nak berjemaah subuh. Jadi perempuan tidak ada tuntutan, tidak ada larangan. Tapi berjemaah fardu ain, belajar syarat berjemaah. Fardu ain, belajar syarat berjemaah. Hak 12 syarat. Ini hak muafiq masbuk pun tak pernah belajar, tak tahu nak katalah. Saya baru je duk tekan muafiq masbuk. Termasuk di Masjid Ladang. Masjid Ladang tengah hari, hari Selasa hari ni dengan hari Khamis, selepas Zuhur, baca kitab Bahjah Mardiyah, tajuknya Muafiq Masbuk. Lepas tu hak jumpa-jumpa kemudian tu faham-faham lah. Nak sebut Muafiq Masbuk pun telo. Sungguh nak sebut Muafiq Masbuk tu telo nak sebut. Ada sekali tu munafik no. Dah Muafiq Masbuk munafik, dekat-dekat bunyi. Allah kata nak sebut nama Muafiq Masbuk. Lepas tu dia punya pening jadi. Itu saya selalu duduk sebut. Kata Muafiq Masbuk ni bukan mata pelajaran kalau sekolah, bukan mata pelajaran sekolah menengah. Lepas tu saya biasa kalau buat program Muafiq Masbuk, saya akan photostat buku sekolah darjah 5. Tajuk Muafiq Masbuk, darjah 5, bukan tingkatan 5. Kalau kita sini tak belajar lagi Muafiq Masbuk, kena masuk kelas darjah 5. Kena masuk kelas darjah 5 lah. Tak ada. Memang darjah 5. Saya photostat hak buku sekolah. Tengok. Muafiq Masbuk hak darjah 5. Bukan tingkatan, darjah. Ilmu budak-budak. Kita berjemaah rajin tiap-tiap waktu berjemaah bertahun-tahun, tak kenal Muafiq Masbuk. Lepas tu berjemaah macam mana? Nak betul berjalan berjemaah kita macam mana?
Antara dua ni hukum yang sangat berbeza. Menyalahi hukum antara kedua ni bawa kepada batal sembahyang, bukan luput fadilat berjemaah 27. Tapi bagi orang yang hanya mendengar kelebihan, dicukup fobia. Bila bicara hukum batal, dicukup fobia. Dia kata kalau batal, orang akan takut nak solat berjemaah, dia kata. Lepas tu macam mana? Kena cerita fadilah. Ni. Ada golongan yang seumpama ni. Golongan yang hanya mementingkan fadail, tapi menghampakan faraid kefarduan, syarat berjemaah tak belajar. Ilmu fadail berjemaah tak belajar, dia hanya mementingkan fadail, mereka menghampakan faraid kefarduan. Dan kitab Sirajut Talibin, syarah pada Minhajul Abidin, golongan rupa agama yang terpesong. Sebab apa disebut kata batal, menjauhkan orang daripada solat jemaah. Orang akan takut nak solat berjemaah. Bila kita mengetahui hukum-hukum solat berjemaah, kita jadi beranilah solat berjemaah sebab kita tahu hukum. Yang kita takut ni solat berjemaah yang mana kita tak tahu hukum, barulah kita takut. Bila kita tahu dah ni syarat buat seumpama ni batal, ni syarat buat seumpama ni batal, memang kedua-dua kan. Syarat puasa, batal puasa. Syarat semayang, batal semayang. Syarat berjemaah, batal berjemaah. Bukan gitu? Dia ada dua lah. Dia ada syarat, ada rukun, ada yang batal. Tapi tak boleh dengar batal-batal. Kalau dengar orang ajar batal tu, dia keling ekor mata, lama dia lagi Bapa dia selama ni dia diwar-warkan dengan fadilah semata-mata. Prasyarat ilmu tidak dibicarakan. Jadi apabila dia beramal dengan jalanan yang seumpama tu, zulmah dianya, dia nak masuk ilmu kemudian tertolak. Dia tak boleh nak terima. Jiwa tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima. Bila sebut kata batal, menjauhkan orang daripada solat berjemaah, menakutkan orang daripada solat jemaah. Kita kata bila kita tahu hukum hakam, kita jadi alhamdulillah. Makna kita berjaga hukum hakam dalam solat berjemaah. Kenapa nak takut? Hak takut tu orang jahil tu yang takut. Sebab apa bila bicara kemudian banyak dok reti paling dok retinya, tapi tak ada sini ni. Kalau ada, faham lah. Kita kata tak ada tu cakap baik. Siapa kejahilnya, dia beranggapan muafiq masbuk hanya rakaat pertama. Tu balik awal. Jahil nombor 1 tu. Kalau berfahaman muafiq masbuk hanya rakaat pertama, ini memang sah jahil jahil nombor 1 ni. Bab muafiq masbuk. Jahil sangat. Jahil. Muafiq masbuk berkait dengan Fatihah. Fatihah ada pada tiap-tiap rakaat. Maka muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Sehingga kan solat jenazah di takbir yang pertama ada bacaan Fatihah, di situ pun ada muafiq masbuk. Ada ni. Solat jenazah di takbir yang pertama ada Fatihah, di situ pun ada muafiq dan masbuk. Jadi Fatihah ada pada tiap-tiap rakaat, muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Kalau seseorang yang dia tahu, bukan tahu panggil jahil lah, tapi dia beranggapan dia tahulah. Setahu saya selama ni, bukan setahu saya gitu, sejahil saya. Dia kata setahu saya muafiq masbuk rakaat pertama. Kita nak sebut tahu ni hak bertepatan. Nak sebut tahu hak bertepatan. Kalau dikatakan tahu tetapi tidak bertepatan, dipanggil jahil murakkab. Ada ni. Dia tahu, dia kena bertepatan, baru panggil tahu. Kalau dianggapkan tahu tapi tidak bertepatan, tidak betul, tidak kena, dia panggil jahil. Lepas tu satu laginya murakkab. Dia sebenarnya jahil tapi tak sedar dia jahil, dia ingat dia tahu. Ada ni. Oh ni memang jahil sangat. Kalau muafiq masbuk kat pertama saja, balik awal. Itu contoh. Nak pastikan kita ni betul jalan dalam bab fiqh taat zahir. Semayang ni semayang, lepas tu berjemaah.
Belajar molek lah tu. Biar nak daripada betul jalan molek tu lah. Kita mengharapkan pahala, fadilah, ganjaran daripada Allah, daripada solat berjemaah kita. Dan kita takut dalam solat berjemaah kita tu batal, tak ada dah lah. Takut tidak sempurna. Diterima oleh Allah pun diterima yang tidak bermutu. Hak yang kita takut. Tak takut dah yang membatalkan solat berjemaah, tak takut dah sebab kita jelas dengan ilmu. Tapi kita tak takut bahawa solat jemaah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum nak harap solat kita diterima oleh Allah, kena betul dulu jalan. Itu yang pertama. Hak dinyatakan dalam kitab Minhaj ni, betul jalan. Barulah kita mengharapkan redha Allah. Tapi dimulai dengan pertama adalah orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Tak lulus itu, tak ada. Tak ada. Beriman. Sampai sekarang pun masih lagi berhadapan dengan mereka yang saya Ustaz pegangan, memang kita kata gok menangis lah. Patutlah kita belajar ni dia kena kena kemah molek bak harap bak takut ni. Sebab kalau tak kemah bak harap bak takut semata-mata memang jadi akan putus asa. Sebab bila belajar kemudian jelas nyata berpegang dengan akidah yang salah. Hak menangis tu menangislah keinsafan. Tapi jangan bawa pada putus asa. Dia kata tak takut macam nak Ustaz saya mengajar begitu terdahulunya. Dia mengajar pencing. Dia mengajar, dia berpegang akidah yang salah, dia ajar pula dengan akidah yang salah. Beratlah sikit kalau hanya berpegang akidah salah seorang, tak mengajar berat dah. Tapi tak babik dengan orang lain. Kata bertaubat dengan Allah. Lepas tu macam mana hak yang telah diajar tu, yang boleh kita perbetulkan balik, yang kita boleh berhubung, kita berhubunglah. Setakat-setakat boleh lah. Begitu je lah. Dah mengajar lah. Mana pencing dah. Kena-kena pegangan yang salah. Ni yalah, patutnya kena bersyukur lah. Sebab apa? Sebab Tuhan buka kemudian nyata pegangan salah, kita segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita ni orang yang boleh orang yang kerjanya mengajar. Kau sekolah lah, makna bukan mengajar majlis surau. Tapi maknanya ustaz lah orang panggil. Ustaz lah. Tapi bukan mengajar majlis surau lah. Mengajar majlis surau sekalipun terkadang dalam TV radio sekalipun sekarang terkadang diajar dengan akidah yang terpesong. Apa dah ni? Ni akhir zaman. Kita kena kemah molek bahagian diri kita, bahagian keluarga kita dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemah molek, belajar molek. Inilah umbi untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab fiqh tu macam tadilah Muwafiq Masbuk, kita ceritalah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi tak ada Muwafiq Masbuk. Lepas tu bukan Muwafiq Masbuk mazhab Hanafi ni. Makmum tak ada bacaan Fatihah. Makmum tidak disun, bukan kata tidak diwajibkan, bukan tidak disunatkan pun baca Fatihah. Tak ada. Makmum tak ada bacaan. Makmum takbir, tunggu imam rakaat saja. Sama ada tu imam baca Fatihah kuat, sama ada tu imam baca Fatihah perlahan, kan semayang ada kuat ada perlahan kan. Makmum ada. Makmum senyap je. Itu mazhab Hanafi. Imam rakaat segera. Wa iza raka'a farka'u, Nabi kata. Bila rakaat maka naklah kamu rakaat. Tu kata Nabi. Bila rakaat oleh imam maka naklah kamu rakaat. Tak ada. Apa ni? Tapi kita ni nak pakai mazhab Syafi'i. Imam rakaat masa lagi nak menyodorkan Fatihah. Lepas tu kamu nak menyodorkan Fatihah, kamu tu muwafiq ke masbuk? Pening. Tu pun orang ranah lah. Ada ni. Mana kau dak reti sangat awak masbuk, tak usah duk bincang panjang lah. Imam rakaat, kamu rakaat saja. Rakaat berapa? Tak kira lah.
Lepas tu kalau nak ikut mazhab Hanafi sungguh, timur rokok, kamu baca setakat mana? Kamu dah ayah baca terus daripada awal. Dah puas hati pula kita. Macam mana tak baca Fatihah ni? Tak semayang lah rasa kitanya tau. Macam mana kita kalau tak baca Fatihah, kita makmum kita tak baca Fatihah. Mungkin kita beranggapan kita tak semayang berkali. Kita tak baca Fatihah, semayang macam mana? Kita nak baca Fatihah, imam rokok. Kita nak baca lagi Fatihah. Dan kita tu muafiq ke masbuk? Kena jelas. Kena sudahkan bacaan kalau muafiq. Wajib rokok segera kalau masbuk. Kena jelas lah kedudukan. Ada ni. Kalau muafiq, wajib kena menyudahkan Fatihah. Jangan rokok lagi. Kalau kamu rokok batas semayang. Kalau masbuk, wajib rokok segera. Jangan menyudahkan Fatihah. Dan sekarang ni, kamu ni muafiq ke masbuk. Walaupun orang 3 ke 4. Lihat ni. Orang tua-tua tu, orang sakit lutut, sakit pinggang, sakit belakang, orang gemuk-gemuk ni, hak lambat tegak dia kat 3 ke 4 tu kena jaga-jaga. Orang tua, hak jenis imam naik kat yang ketiga ke 4, dia apa ni? Terkia-kia. Hak jenis apa? Tunja apa apa? Panggil apa tu? Hak bukan panggil tunja. Tunja benda lain tau. Hak nak bangun, hak lambat panggil apa? Terkia-kia tu lah. Sebab dia adalah kesakitan dia ataupun terkadang orang gemuk. Orang gemuk ni dia nampak dia nak bangun tu lambat. Jadi tu imam sudah baca Fatihah 2-3 ayat, dia baru boleh tegak. Sekejap imam rokok. Masbuk tak apa masa. Bila rokok segera, jangan menyudahkan. Menyudahkan timah i'tidal di rokok seorang diri batal sembahyang. Tu kena sahih molek tu. Tak ada. Tapi kalau tak pandai sangat kau pakai mazhab Hanafi. Itu pekoh, tapi bukan buat mudah pekoh ni. Tapi kalau bab iman, bab akidah, satu jalan. Iman akidah kita sama dengan iman akidah para malaikat. Satu jalan. Dia bab syariat zahir ni, bab semayang, bab puasa, tak sama. Semayang ummah dahulu tak sama. Puasa ummah dahulu tak sama dengan sekarang. Tapi akidah sama daripada Nabi Adam AS sampai kiamat. Akidah yang sama dengan para malaikat. Dan akidah yang sama dengan puak-puak jin yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun puak-puak jin ni menjadi ummah Nabi SAW, ditaklifkan puak jin mengikuti syariah Nabi SAW dalam bab furung agama, dalam bab semayang, dalam bab puasa, dalam bab iman, dalam bab akidah. Puak-puak jin ni mana mereka sudah beriman. Kalau mereka di kalangan orang yang beriman, mereka sudah beriman daripada awal kejadian mereka lagi. Bab iman. Puak-puak jin ni mengikuti syariat Nabi dalam bab semayang, dalam bab puasa, bukan dalam bab iman. Ada ni. Jadi bab iman, bab akidah satu saja. Daripada Nabi Adam AS sampai kiamat satu saja. Sama dengan para malaikat, sama dengan puak-puak jin yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu jalan. Dia kata kena kemah molek. Kita, diri kita, anak-anak cucu kita bab iman. Ni dah penting hanya bab semayang, baguslah. Bab puasa, bab ngaji Quran, baguslah. Bab iman akidah macam mana? Ada ni. Malaikat beriman secara jibili, secara tabi'i, dia panggil secara jibili ni. Allah jadikan malaikat dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab malaikat tidak ada taklif, tidak ada berat hukum. Sebab Allah tak jadi dah dia gitu. Allah tak jadikan malaikat daripada awalnya dalam keadaan beriman, berakidah. Jadi yang kita beriman sekarang sebagaimana iman para malaikat, satu saja. Satu jalan saja. Ini kata kena jelas di sini. Sebab tambahan pula ini dalaman masing-masing. Kalau bab zahir, kalau kita sebut tadi bab semayang tak betul, bab jemaah tak betul, mungkin ada orang yang akan bagi tegaran. Kalau kata mengaji Al-Quran tak betul, ada orang boleh bagi tegaran. Tapi bab iman, bab akidah dalaman masing-masing. Tanda ni. Percakapan kita semuanya percakapan asbab, tak ada salah apa pun. Semua kita percakapan asbab. Bersahu, alhamdulillah, hari ni bertenaga sebab selera.
Tapi kalau bersahur tak berapa selera, penatlah hari ni contohnya. Faham tak ni? Jadi bertenaga kerana kita selera ketika bersahur. Itu hanya percakapan asbab, tak ada salah. Pegangan kita tetap dah. Segala-galanya berlaku qada dan qadar. Bukan makanan sahur tu yang menjadikan kita bertenaga, tu pegangan. Tapi percakapan asbab tak ada salah. Kita pun cakap dengan anak kita pun cakap asbab juga. Kita pujuk anak-anak kita makan sahur banyak sikit. Nanti esok letih kalau makan sahur tak banyak. Macam budak-budak kan, dia bangun tu mengantuk kadang-kadang. Dia makan sahur tu tak berapa nak makan, kita pujuk bila makan sahur esok bertenaga. Itu hanya asbab. Tapi pegangan tetap dah. Yang berlaku semua qada qadar. Makanan sahur makhluk tak boleh bekal. Jadi orang ni nak kena tanang ni. Hak cakap asbab tak ada salah. Kita sentiasa cakap asbab kan. Kalau benda-benda tu tajam, jangan duk main benda tajam. Luka nanti, tembuh nanti. Pisau jangan duk main, luka nanti. Itu cakap asbab. Pegangan kitanya benda tajam ke, pisau ke, makhluk tak boleh bekal. Luka ke, tembuh ke, berlubang ke, itu semua qada dan qadar. Itu pegangan. Jadi kita kena pastikan bab pegangan. Dah salah bab cakap asbab tu. Syarak tidak melarang cakap asbab. Cakap asbab, tapi nak pastikan pegang dalaman masing-masing. Ada ni. Kalau kita cakap pula, kalau perkara yang tak baik yang dilakukan, kamu yang melakukan perkara Tuhan larang. Kita cakap kamu yang melakukan perkara Tuhan larang. Sebab kita diharamkan menyandar kepada Allah apabila melakukan perkara dilarang oleh Allah. Tapi pegangan kita, hak jahat pun qada qadar juga. Tu pegangan. Cakapan jangan sekali-kali. Haram kita menyandarkan kepada qada qadar akan perkara yang jahat. Tapi pegangan macam mana? Kena sentiasa lah. Ni banyak orang salah ni banyak orang salah penceramah kata tu, yang baik daripada Allah, yang kurang tu kelemahan saya sendiri. Kan penceramah kan? Yang baik daripada Allah, yang kurang-kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. Itu adab percakapan, bukan pegangan. Oh, selama ni saya berpegang semua. Itu akidah yang khilaf pada kafir. Tu tak ada tu. Tu balik awal tu. Itu balik awal. Kalau bab fiqh tadi ada jalan lagi lah, mazhab-mazhab lain. Kalau bab fiqh, kalau bab tauhid ada ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat qada dan qadar. Ijma'. Berpegang perkara jahat bukan qada dan qadar biar. Wa imam puasa, wa imam sembahyang, wa imam zakat haji tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegangan sesat. Pegangan sesat. Rukun iman ke-6 tak lepas. Baik, jahat, qada, qadar. Ni. Ni nak timbul. Hak banyak timbul. Ustaz, macam mana terdahulu bertaubat dengan Allah. Bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna kita terbuka hati boleh belajar. Ada orang langsung tak mau belajar. Jadi kita terbuka hati boleh belajar. Itulah bahagian kita. Kita biasa dengar kan hak hadis, hak berkaitan dengan ni daripada nutfah, alaqah, mudghah. Kemudian Allah Ta'ala perintah malaikat catat 4 perkara, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ni malaikat akan perintah, Allah Ta'ala akan perintah malaikat catat di budak dalam perut ibu 4 bulan tu dengan 4 perkara, rezeki, ajal dan amal. Kemudian wa syaqiyun aw sa'idun, celaka ataupun bahagia. Celaka ataupun bahagia. Celaka ataupun bahagia. Maka Nabi pun panjang cerita hadis tu. Hak celakanya macam mana? Hak celaka. Hak bahagianya macam mana? Hak celaka ni fawallazi la ilaha illa ghairu, dan demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkan ia, melainkan Tuhan. Inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah
hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ini syaqiyun. Seseorang yang beramal dengan amalan ahli syurga hingga tidak adalah antaranya dan antara syurga melainkan sahasta, maka telah terdahulu ketetapan azalnya dia ahli neraka, maka dia beramal dengan neraka, dia mati dalam keadaan neraka kepada Allah, dia masuk neraka. Ni syaqiyun, orang celaka, hak beramal dengan amalan ahli syurga tapi akhirnya dengan amalan ahli neraka, sebab Allah telah menetapkan pada azal. Hak bahagianya macam mana? Wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainal zira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ini hak sa'idun, bahagia. Mandi beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada antaranya dan neraka melainkan sahasta, maka terdahulu ketetapan Allah ianya adalah ahli syurga, maka dia pun beramal dengan amalan ahli syurga, dia mati dalam taat, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perkara yang telah diatur oleh Allah, yang menimbulkan takut kita akan Allah dan menimbulkan harap kita akan Allah Subhanahu wa taala. Takut kita beramal dengan amalan ahli syurga nanti kan, takut kita Allah Taala balikkan hati kita pada ni. Walaupun dahulunya jauh daripada agama Allah, tapi harap akhirnya Tuhan akan buka jalan kebaikan kepada dia. Ni timbul takut harap ni pada ni. Siapa yang beramal dengan amalan ahli syurga? Apa dia amalan ahli syurga? Apa dia amalan ahli syurga? Iman dan amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Beri kabar gembira olehmu ya Muhammad akan orang-orang beriman dan amal soleh bahawa balasan baginya syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi orang yang beramal dengan amal syurga ni orang yang beriman dan beramal soleh. Dia dulu memang berjemaah 5 waktu, tapi kemudian ustaz dia tak ambil semayang lepas dia sakit. Kalau tanya bab semayang, dia marah pula. Bila isteri dia tanya bab semayang, abu isteri ni ayah haji lah. Ayah haji tak ambil semayang. Dulu 5 waktu berjemaah. Hak ni ke hak syaqiyung ni? Hak Nabi kata beramal dengan amalan ahli syurga ni. Asalnya. Sehingga tidak ada antara dengan syurga malaikat sahasta ni. Tapi tapak azali dia ahli neraka. Akhirnya dia mati ngedok semayang. Selama mana dia sakit tak semayang sampai ke mati. Adakah hak ni hak Nabi kata? Pada masa dia semayang berjemaah 5 waktu tu, dia beriman beramal soleh ke tak? Fardhain tauhid, fardhain fiqh, fardhain tasawuf betul ke tak? Terkadang ada tu tak masuk tu. Dia neraka daripada awal lagi dah. Bukan neraka kerana dia tak semayang di kesudahan. Tak neraka macam mana? Akidah tak betul. Tak neraka macam mana? Semayang kau tak terima. Tak neraka macam mana? Riak, ujud, takabur. Ada ni. Sebab itulah huraian hadis ni panjang. Hak golongan yang pertama tadi sangat sedikit yang Tuhan lakukan. Sangat sedikit. Hak Tuhan lakukan macam Bal'am bin Ba'ura, tu cerita hak tu. Ada pun hak cerita tadi masa segar di semayang, sakit sampai ke mati tak mau semayang, itu bukan golongan yang pertama. Sebab biasanya orang seumpama ni tak apa ilmu. Ilmu akidah dia tak peduli, ilmu semayang tak peduli, ilmu solat berjemaah pun dia tak pernah peduli walaupun dia buat 5 waktu. Bicara berhati, ilmu tasawuf lagi tak peduli. Ni bukan beramal dengan amal ahli syurga, bukan. Amalan ahli syurga iman dan amal soleh. Hak ni neraka daripada awal lagi dah. Celaka daripada awal lagi dah. Hak ni dia syaqiyun, di kesudahan. Di awal dia sa'id, bahagia sebab dia orang beriman, akidah comel, ibadah comel zahir dan batin. Kemudian dia berpaling sebab Allah qadakkan pada azab dia ahli neraka. Hak ni jarang-jarang Tuhan perlakukan. Tak mustahil, tapi jarang-jarang Tuhan perlakukan. Jangan beri contoh tadi. Masa segar semayang berjemaah lagi,
Masa sakit sampai mati tak semayang. Dah tak, bukan masuk golongan yang pertama ni. Dia syaqiyun, dia celaka daripada awal lagi. Di semayang pun dalam kecelakaan. Dia masuk bulan Ramadan pun dalam kecelakaan. Dia pergi Mekah pun dalam kecelakaan. Dah akidah tak peduli nak bertuak, nak bahagianya di mana? Hak golongan yang kedua. Hak beramal dengan amalan ahli neraka. Kemudian ni dia bertaubat, dia beramal dengan ahli syurga, dia mati dalam taat, dia masuk syurga. Hak ni hak banyak. Dah hak ni saya pernah berjumpa dengan orang yang dia faham hadis ni, beramal dengan amalan ahli neraka ni, dia faham puak mayang bang pun tidak, berjudi minum arak lagi. Kemudian dia pun bertaubat, mari duduk masjid. Saya ingat oning dia kata macam dia dak lah, dia tak pernah tinggal semayang, dia tak pernah tinggal puasa, judi arak dia tak pernah kenal pun. Dia ingat ke hak Nabi kata hak golongan kedua, hak beramal dengan amal ahli neraka, tapi Tuhan takdir dia pada azab, dia orang bahagia ahli syurga. Akhir dia bertaubat, dia pun beramal dengan amal syurga, dia masuk syurga. Jadi saya ingat ke dia kata orang yang tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi minum arak, kemudian dia mari duduk masjid, jadi semayang ni tak tinggal dah, puasa tak tinggal dah, judi arak pun ditinggal habis dah. Dia ingat tu je. Kena-kena hak tu budak tak masuk lagi dia golongan kedua. Betul lah dia sekarang ni dia semayang, dia puasa. Betul lah sekarang ni dia tinggal judi arak. Tapi macam mana iman? Akidah belajar ke tak? Tak, duduk masjid saja je. Lepas tu amal soleh, semayang dengan ilmu? Tidak. Berjumpa dengan ilmu? Tidak. Maknanya dia celaka daripada awal sampai ke sudah. Pandai ni. Oh, kena-kena dia kata golongan kedua tu, dia kata kena atas dia. Oh, baru dia nampak kena atas dia. Atas dia macam mana pula? Saya dulu memang tak pernah tinggal semayang, tak pernah tinggal puasa. Saya ingat ke saya tak masuk lah tu. Mana seolah-olahnya orang bertuah sentiasa lah. Dah semayang pun tak mau tinggal. Dia kata memang saya dah, dia kata dah akidah salah. Semayang tapi ilmu, bayangkan. Ada ni. Hati riak, wujud takabur. Tapi alhamdulillah kemudian terbuka hati, belajar fardhu-ain tauhid, belajar fardhu-ain fiqh, belajar fardhu-ain tasawuf, bertaubat. Mudah-mudahan masuk dalam golongan kedua, orang yang bahagia. Tapi mula-mula dia ingat hak golongan kedua, hak beramal dengan ahli neraka ni, puak dak semayang, dak puasa, berjudi minum arak. Betul lah tu. Tapi dia mari masjid, kemudian hak puak tadi ni tak belajar bab iman. Tak masuk juga, kecelakaan sampai ke mati seumpama tu. Kena-kena dia kata, kena ke dia hak semayang puasa tak tinggal. Sebab apa? Pada dia belajar kemudian nyata, walaupun dia semayang puasa tak tinggal, akidah tak betul, semayang tapi ilmu, bacaan Fatihah, bacaan tasyahud pun tidak dipedulikan, hanya membaca sendiri. Tu hukum fiqh pun tak lepas. Badan ni hak pada masa dahulu tu kecelakaan. Bila berpegang dengan akidah yang terpesong, bukan kata dengan neraka tu sasta, dalam neraka dah. Ada ni. Ini semua atas susunan Allah Subhanahu wa taala. Allah perlakukan barang sekehendak Allah. Hak inilah yang menimbulkan takut kita dan harap kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perlakukan kepada kita jalan orang yang bahagia. Ilmu sentiasa, fardhu-ain tauhid, fiqh, tasawuf. Makna amal sentiasa. Dia amal mudah je. Ilmu tu yang payah. Ada sebalik. Dia ilmu mudah, amal hak payah. Ilmu mudah. Tapi kalau ilmu hak mudah pun tak mau belajar bab tauhid, kalau belajar pasal ni tak betul semua kitanya akidah, bertaubatlah kalau tak betul. Dia tak mau terima realiti kenyataan diri dia. Sebab dia rasa macam dia ni makam tinggi dah dengan Allah Taala. Ada orang, ustaz, kalau kira bab pegangan, saya salah pegangan. Bertaubatlah. Bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya salah pegangan pun saya berzikir, tunggu saya kata saya makam tinggi dah. Senyum sudahlah kata. Senyum sudahlah, makam tinggi macam mana? Kamu akidah sesat. Dia sendiri mengaku akidah dia salah. Tapi dia berzikir makam dia tinggi. Guru dia kata gitu. Guru kamu tu kan mursyid kalau seumpama tu. Guru kami dia kata bak imam sahih dah, kita nak berimam dah kedah. Cuma imam tak kuat je. Tu faham lah.
Tu faham lah. Dia ilmu imam, ilmu syariat pun dia tak ada. Ada seorang tu. Kita orang Islam berimam lah. Imam clear dah orang kita ni. Comel dah imam. Cuma imam tak kuat. Mana kuat tu dengan zikir. Yang mudah je imam. Tapi masa saya ngaji pondok tu, guru-guru pondok, imam sentiasa dititik beratkan. Walaupun hok belajar bertahun-tahun, imam tu titik berat. Tak ada ni, titik berat imam. Hak ni tak ni, berimam lah kedah. Apa-apa lah. Hak tu kata tak ada syariat. Tak ada syariat. Buat bandingan gini lah contoh-contoh. Kita ngaji Quran. Kenapa tu guru kita suruh baca Fatihah sebelum baca Quran? Kita baca Fatihah pun dia tak peduli pun kitanya. Hidup tegur orang lain. Dia suruh kita baca Fatihah, kita baca Fatihah. Hidup betul orang sebelah. Dia tak tengok pun muka kita baca Fatihah. Tapi kenapa dia suruh kita baca Fatihah? Kita ngaji Quran macam mana sekarang ni? Pakal masuk. Tak ada baca Fatihah. Kenapa dia suruh baca Fatihah? Padahal tak ada salah dah Fatihahnya. Sebab itulah umbi. Satu Al-Quran yang kamu nak baca tu dalam Fatihah. Satu Al-Quran yang kamu nak baca tu dalam Fatihah. Pengertian tak lari daripada 7 dasar utama dalam Fatihah. Sebab tu sentiasa diulang Fatihah. Sebab pentingnya Fatihah. Walah tak payah dah. Sama juga. Walaupun kita ngaji lama pun Tok Guru akan sentiasa peringat iman akidah. Iman akidah. Ni guru dia kata, orang Islam beriman lah. Iman tak kuat aje. Ni orang tak ada syariah. Tak ada syariah sini, tak ada syariah usuluddin pula, tapak agama. Mana kalau guru ni betul, dia faham bab iman, bab akidah, dia tak akan cakap seumpama tu. Ini maknanya dia sendiri pun tak ada. Bab iman, bab akidah dia tak ada. Sebab tu terkadang tak pelik orang seumpama dia bicara bab iman akidah terpesong. Jadi dia mengaku akidah dia salah, tapi dia berzikir maqam dia tinggi. Pada ni. Jadi kadang-kadang orang seumpama dia tak boleh nak terima realiti. Bila dia belajar bab iman, tak lepas. Belajar bab fiqh tak lepas, dia akan jadi fobia dengan ilmu. Dia bukan jadi nak bertambah semangat, nak perbetulkan akidah, nak perbetulkan amal. Salah, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha Pengampun. Allah Taala Maha Pengampun. Hak cerita minggu lepas hak dalam kitab Minhaj ni kan. Kafir 70 tahun. Beriman sesaat diampuni sekalian dosa kafir 70 tahun. Allah Taala Maha Pengampun. Kafir 70 tahun. Ayat dalam kitab Minhaj. Maknanya kalau kita salah, kita segera bertaubat. Tapi ilmu tu nombor satu. Sebab tu dalam kitab Minhaj ni, bicara taubat, akabah yang kedua. Akabah yang pertama, ilmu. Pastikan ilmu, jalan biar betul, akidah betul, amal zahir batin betul, barulah pergi kepada khauf dan raja. Kita takut akan kemurkaan Allah dan harap akan redha, rahmat, keampunan daripada Allah. Bulan Ramadan ni kita 17 hari ni dah orang cuti ni dah. Boleh panjang ni cuti. Maknanya biasa dia sebut kan, rahmat, keampunan, kemerdekaan dari neraka. Nak dapat rahmat, keampunan ni, mana jalan dia? Jalan dia jalan yang betul. Baru dah dapat rahmat, keampunan bulan Ramadan. Sebalik tak cukup syarat, dapat kecelakaan di bulan Ramadan. Ada ni. Sebab tu kita bukan bulan Ramadan kita fokus pada amal ibadah, tapi kita masjid surau sepanjang masa. Sebab apa? Sebab kita akan berusaha sentiasa untuk perbaiki berkaitan dengan amal-amal kita. Iman satu jalan, kemas situ kita nak perbaiki bab semayang kita. Belajar daripada budak dah. Tak apa, kita belajar sentiasa. Nah, bila kita belajar sentiasa, banyak lagi bab semayang hak kita tak lepas. Hak tadi hak jahil murakat tadi tu. Muafiq masuk okap pertama saja. Tu jahil murakat. Setahu saya, sejahil saya, bukan setahu saya. Setahu saya muafiq masuk okap pertama saja. Ni. Berjemaah. Ada orang tua tu, ustaz, saya ni umur 70 ustaz, berjemaah puluh tahun. Malam ni baru saya dengar perkataan Muafiq Masbuk. Baru dengar perkataan. Umur 70 tahun. Walaha Muafiq Masbuk darjah 5. Bukan tingkatan 5. Darjah 5. Saya sengat. Memang kalau buat program Muafiq Masbuk, saya akan selit darjah 5. Siapa tahu stay. Nak cerita ni ilmu budak-budak je.
Ni hok dak reti bukan mak ayah. Toki pun dak reti. Tok nenek pun dak reti. Padahal cucu dia cicit dia jolima. Bukan cucu jolima, cicit jolima. Dan nak kata macam mana? Jadi kita kena sentiasa dengan majlis ilmu. Kena sentiasa untuk melengkapkan syarat iman dan amal soleh, syarat untuk dapat redha Allah, rahmat Allah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah dapat syurga Allah, dimerdekakan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Tapi dalam kita belajar, kita beramal, kena imbangkan antara khauf dan raja. Jangan takut berlebihan menyebabkan putus asa. Jangan harap berlebihan menimbulkan jaraah. Berani pula kita ni. Kita garanti syurga dah. Tu. Jadi amang sentosa pula. Kalau lebih harap daripada takut. Ni kena letak molek antara harap akan redha rahmat kampunan Allah dan takut akan kemurkaan seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dinamakan aqabatul bawa'is, yakni membangkitkan akan berhadap akan dia akan hamba. Di sini maka berkendaki hamba kepada memutuskan dia, melepasi aqabatul bawa'is, aqabah yang kelima dalam kitab Minhajul Abidin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.